A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah untuk memberkati majlis kita pada malam ini, kita sama-sama memulakannya insyaAllah dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekali lagi pada malam ni kita bersama-sama dalam siri Qisasul Anbiya daripada Al-Quranul Karim. Jadi pada malam ni alhamdulillah kita akan bersama-sama menyambung tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Pada malam ni adalah kali yang keempat insya-Allah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi oleh kerana kisah Nabi Yusuf ni adalah special di dalam Al-Quran, iaitu hanya terdapat di dalam dua surah sahaja, iaitu yang pertama surah Yusuf dan yang kedua surah Ghafir. Maka kita akan bacakan insya-Allah daripada surah Yusuf, directnya surah Yusuf, dan kita akan baca setiap daripada ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf ni daripada Al-Quran. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan baca daripada muka surat 238 iaitu ayat yang ke 24 daripada surah Yusuf alaihi salam. Jadi insya-Allah kepada sesiapa yang berkelapangan ada kemudahan untuk membuka mushaf, sama ada daripada mushaf ataupun daripada handphone, insya-Allah boleh buka ayat yang ke-24 daripada 24 daripada surah Yusuf. Jadi insya-Allah kita sampai kepada kisah pada malam ni, iaitu Nabi Yusuf hari itu kita ceritakan telah dijual di negeri Mesir sebagai seorang hamba budak yang masih kecil pada masa itu, iaitu umur baginda adalah 12 tahun. Setelah diambil daripada dalam perigi, kemudian dijual di negeri Mesir, dibeli oleh seorang menteri, iaitu menteri keuangan Mesir, yang dipanggil dalam bahasa Arabnya, yang dipanggil dalam Quran di sini sebagai Al-Aziz. Jadi kalau di negeri Mesir tu dia ada kategori dia. Yang paling tinggi tu raja lah. Raja tu dipanggil Firaun kalau ikutnya. Jadi Firaun tu ada banyak Firaun. Jadi ada satu Firaun ni, Firaun Nabi Musa. Itu Firaun special tu, Firaun Nabi Musa. Kalau ikut pendapat ramai ulama, nama Firaun tu lah nama raja-raja Mesir. Kalau raja negeri Farsi dia panggil sebagai Kisra. Itu raja Farsi. Kalau raja Rom dipanggil Qaisar gitu kan. Raja Mesir dipanggil Firaun. Jadi tapi Firaun yang zaman Nabi Musa tu itu special Firaun lain. Dia ada nama dia. Adalah kan disebutkan oleh pendapat-pendapat ulama. Tapi semua ini adalah pendapat ulama saja. Dalam Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di sini ialah pendapat majoriti ulama tafsir mengatakan Al-Aziz. Al-Aziz ni ialah nama jawatan menteri keuangan kepada negeri Mesir pada masa itu. Jadi dialah yang membeli Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi dia bawa kepada rumahnya, dan rumahnya tu isteri dia tak ada anak. Jadi dia jaga Nabi Yusuf alaihi salam ni seperti anak sendiri. Jadi dia beri kemudahan, dia beri macam-macam, sehinggalah bila Nabi Yusuf ni besar, dan Nabi Yusuf kita ceritakan bahawa dia ni adalah mempunyai kelebihan, iaitu sangat cantik, sangat handsome. Handsome orang sebut sekarang. Handsome dia tu kalau disebutkan dalam hadis, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala
menjadikan cantik ni, al-jamal ni, sebelah daripada al-jamal tu, makna separuh, half daripada al-jamal tu diberikan kepada Nabi Yusuf. Sebelah lagi ni dibahagikan, distribute kepada semua manusia atas dunia ni. Jadi kalau kita tengok orang lawa-lawa atas dunia, orang lelaki yang lawa lah, mana itu adalah baru dapat sebahagian daripada yang banyak-banyak ni. Jadi bayangkan betapa cantiknya Nabi Yusuf ni. Tak boleh nak imagine. Sebab itulah bila Nabi SAW naik Isra' Mi'raj ke langit, Nabi SAW, Nabi kita berjumpa dengan Nabi Yusuf AS. Jadi dia terkejut lah, memanglah Nabi dia cantik. Kalau perempuan yang paling cantik dikatakan adalah Hawa, iaitu isteri Nabi Adam AS. Dan kemudian yang kedua Sarah, iaitu isteri kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi sebab itulah juga dalam cerita tu yang kita baca sebelum daripada ni, Raja Mesir semasa Nabi Ibrahim ni berjalan dengan Sarah pergi ke negeri Mesir, dia nak ambil Sarah ni sebab dia tengok sangat cantik. Tu cerita lelaki perempuan lah. Kita cerita tentang Nabi Yusuf. Jadi bila Nabi Yusuf ni dah besar, dia maknanya lagilah cantik dia tu, sangat-sangat cantik, sehingga mak angkat dia sendiri, mak angkat tu dikatakan dalam dalam tafsir dia kata nama dia ialah Zalikha, bukan Zulaikha, Zalikha. Jadi kita sampai kepada cerita sekarang ni. Pada satu hari Allah Ta'ala ceritakan dalam ayat yang ke-24 ni, iaitu dia kata walaqad hammat bihi. Hamma ni artinya ialah berkeinginan, maknanya berkeinginan sama ada perkara tu baik ataupun perkara tu jahat. Dia boleh jadi dua-dua. Hamma, nama dia Hamma. Hamma ni dalam hadis sebut kalau seseorang itu hamma bihasanatin, siapa yang berhamma, hamma ni maknanya dia bukan berniat, dia kurang sikit daripada niat, maknanya dia ada keinginan, berazam nak buat satu kebaikan, tiba-tiba dia tak buat, maka dia akan dapat satu pahala. Nabi kata kalau dia dah buat, garanti dapat 10. Maknanya itu hamma. Bila hamma dapat 1, bila dah buat start buat dapat 10. Itu jadi hamma ni dia kurang sikit. Jadi perempuan ini, isteri Aziz ni, dia ni hamma kepada Nabi Yusuf. Waqad hammat bihi, dia pun teringinlah nak buat jahat dengan Nabi Yusuf. Wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Dan kemudian dia kata sini bahawa Nabi Yusuf ni dah, perempuan tu, Zalikha tu ada keinginan kepada Nabi Yusuf, dan kemudian Nabi Yusuf ni ada keinginan tak kepada perempuan tu. Bila dia dah makna dia dah buat macam-macam lah sini kan, dia buat dengan bauannya, dengan pakaiannya, dengan dah bersolek-solek lah, cantik-cantik ni. Jadi soalan dia di sini ada dikatakan oleh ulama tafsir ada kesilapan sikit. Kalau kita pernah dengar cerita bahawa Nabi Yusuf pun sebenarnya berkeinginan juga kepada perempuan tu. Betul ke tak betul? Dalam setengah-setengah buku tafsir memang dia ada sebut perkara ni. Tapi ramai ulama, majoriti ulama sebenarnya menolak. Jadi kita takutlah kan, kadang-kadang kita terdengar kisah ni. Kisah apa? Iaitu Nabi Yusuf rupanya berkeinginan juga dengan Zalikha ni. Sebenarnya tak ada sebenarnya. Tak ada keinginan tu. Sebagai manusia, yes. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut sini wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Kalaulah tidak kerana di ayat dia macam tu sepatutnya. Kalaulah tidak kerana Nabi Yusuf ni telah mendapat burhan. Burhan tu maknanya ialah peringatan. Burhan tu maknanya tanda daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya Nabi Yusuf pun akan ada keinginan juga kepada perempuan tu, kepada Zalikha. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala dah pelihara, dah protect Nabi Yusuf alaihissalam ni, setengah ulama sebut kan, sebenarnya orang yang mengatakan bahawa Nabi Yusuf tu ada keinginan tu sebenarnya salah. Ada 10 tempat dalam Quran ni, dalam surah Yusuf ni menceritakan bahawa sebenarnya perkara tu tak betul. Ada 10 tempat ni, 10 ayat yang berlainan, tanda-tanda bahawa sebenarnya Nabi Yusuf ni tak ada keinginan terhadap perempuan tu. Sebab apa? Sebab dia telah diprotek, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa dia yang dikatakan tanda sini, burhan tu, burhan rabbih tu yang kita sebut hari tu, ada 4 ada 4 pendapat ulama. Yang pertama, dia tengok pada dinding, nampak ada tulisan.
Yang kedua, ada yang kata dia nampak ayah dia datang, Nabi Yaqub AS. Nabi Yaqub kata, macam tu kot, buat isyarat kata, no, macam itulah. Ada yang keempat kata, yang ketiga kata Jibril datang menghilangkan perasaan tu kat dia. Ada yang kata macam-macam lagi. Jadi itu adalah tafsiran kepada burhan. Jadi akhirnya kazalika linasrifa anhusu, Allah Taala kata begitulah Allah Subhanahu Wa Taala telah palingkan daripada Nabi Yusuf ni as-su tu ialah perasaan khianat tu, khianat kepada Al-Aziz tu, iaitu suami kepada perempuan ni, kepada mak angkat dia ni, mana ayah angkat dia kan. Sebab apa? Sebab apa ni, dia dah rasa dia sangat-sangat terhutang budi dah kepada ayah dia kan. Ayah dia pelihara dia daripada kecil seperti buat anak sendiri kan. Dan kemudian Allah Taala pelihara dia daripada wal fahsya. Al-fahsya itu maknanya zina, maknanya perasaan untuk berzina dengan perempuan tu. Jadi Allah Taala pelihara Nabi Yusuf alaihissalam daripada buat jahat, khianat kepada ayah angkat dia, dan juga fahsya iaitu berzina dengan yang perempuan tu. Jadi dalam satu hadis Nabi SAW ada cerita kan, hadis yang menyebutkan, satu hadis ni Nabi SAW sebutkan ada 7 golongan yang dipelihara, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan beri naungan dia di hari kiamat. Salah satu daripada 7 golongan tu, mula-mula sekali dalam hadis tu Nabi kata orang yang paling pertama sekali diberi perlindungan di hari kiamat nanti, ketika naungan la zilla illa zilluh, Nabi kata yang mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah, ialah yang pertama ialah raja yang adil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, Nabi sebut salah satu tu iaitu seorang lelaki yang diminta, diajak oleh seorang perempuan untuk berzina, lalu dia pun berkata inni akhafullah, dia berkata aku takut pada Allah. Jadi dalam hadis ni ulama sahabat-sahabat mengatakan bahawa yang dimaksudkan di sini, yang paling menonjol, yang paling menjadi hero dalam watak ni, iaitu cerita ni, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dia ajak oleh Zalikha untuk berzina, maka dia menolak. Jadi kemudian innahu min ibadinal mukhlasin, gitu. Innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya dia tu ialah Nabi Yusuf alaihissalam, min ibadina, daripada hamba-hambaku yang mukhlasin. Mukhlasin tu maknanya terpilih maksudnya. Kalau mukhlisin maknanya yang ikhlas. Dia ada dua tu. Jadi di sini dalam ayat yang ke-24 ni ada dua bacaan sebenarnya. Ada dua bacaan, dua qiraat. Yang qiraat yang bagi qiraat 7 tu 1 2 3. Jadi salah satu daripada qiraat ni dibaca dengan mukhlisin. Jadi kalau kita dengar orang baca mukhlisin pun kira betul jugalah dari segi qiraat, dari segi bacaan. Mukhlasin, kita baca mukhlasin. Mukhlasin artinya dia ni termasuk dalam orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mukhlisin termasuk dalam hamba-hambaku yang ikhlas. Wastabaqal bab, lalu kedua-duanya pun ada alif di belakang tu kan, wastabaqa. Wastabaqa tu makna kedua-duanya, iaitu Nabi Yusuf dan juga Zalikha ni. Wastabaqal bab maknanya belum lari, iaitu Nabi Yusuf ni lari ke pintu. Jadi dia nak, tapi pintu tu telah dikunci, masalah dia oleh oleh Zalikha ni. Bilik tu semua dikunci dah. Kunci tu tak ada, tak boleh buka. Dia ada kunci dia kata. Dalam riwayat kata ada kunci dia. Dalam tafsir kata. Jadi pintu tu dikunci, tu dipegang oleh Zalikha dan dipegang oleh suami dia. Kunci tu. Jadi tiba-tiba dia kata waqaddat qamisahu min duburin. Waqaddat tu makna dikoyak, makna. Dikoyaklah baju Nabi Yusuf tu daripada belakang. Min duburin tu maknanya daripada belakang. Jadi maknanya Nabi Yusuf tu nak lari ke pintu, jadi perempuan tu tarik baju dia daripada belakang tu. Tarik tu koyaklah baju dia. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Tiba-tiba bila macam tu terbuka pintu tu. Terbuka pintu sebab apa? Sebab Aziz tu, tuan punya tu, suami dia tu buka pintu. Time tu juga, time. Jadi dia kata wa alfaya sayyidaha. Sayyidaha situ maksudnya ialah suami dia, suami Zalikha tu, ladal bab, di pintu tu. Qalat, lalu tengok kan, maknanya bila sampai ke pintu tu, tiba-tiba terbuka pintu tu, siapa yang bercakap dulu? Perempuan tu bercakap dulu, Zalikha ni bercakap dulu. Yusuf senyap lagi.
Zulaikha berkata, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an. Tengok kan, maknanya biasanya orang rasa dia bersalah ni, dia lah akan dulu kan, dia akan bercakap dulu kan. Jadi maknanya kalau kalau pencuri dengan orang yang kena curi kena kalau dia pencuri tu nak selamat, dia berteriak dulu kan, oi ada orang, padahal dia pencuri supaya orang tangkap orang tu. Macam itulah Allah Ta'ala di sini kan riwayatkan cerita ni dalam Quran ini nak tunjuk macam itulah orang yang bersalah biasanya dia yang bising dulu, sebab dia takut nak cover kan, nak cover lain dia kata. Jadi dia kata apa? Dia kata ma jaza, apa balasan orang yang arada bi ahlika su'an, seorang yang nak buat jahat kepada orang dalam rumah dia sendiri. Itu dia kata su'an tu makna az-zina, makna dia illa an yusjana aw azabun alim, melainkan dia kata dia terus buat undang-undang dia. Dia kata apa, iaitu mestilah dia tu dipenjarakan, yusjana aw azabun alim, ikut dalam undang-undang pada masa tu ialah orang yang berzina dia akan dipukul. Kalau masa tu maknanya dipukul tu maknanya dibawa, dinaik atas kenderaan, naik atas keldai biasanya pada masa tu, maka dia akan diarak keliling kota Mesir tu, maka dia dipukul. Itu balasan orang-orang yang berzina pada masa tu. Jadi ini kata Zulaikha tu, kata perempuan tu dengan cepatnya. Nabi Yusuf tak kata apa-apa lagi. Kemudian Nabi Yusuf pun berkata, Nabi Yusuf berkata, hiya rawadatni an nafsi. Nabi Yusuf kata, bukan aku, dia yang sibuk nak nak pujuk aku untuk bersama-sama dengan dia, bukan aku yang nak pada dia. Gitu. Wa syahida syahidum min ahliha. Tiba-tiba pada masa tu maknanya jadi Aziz tadi macam confused lah, siapa betul sekarang ni, Yusuf betul ataupun isteri dia betul. Lalu tiba-tiba ada seorang saksi. Dia kata seorang saksi sini maknanya bukan orang tu yang menyaksikan, bukan, tapi dia kata ialah seorang yang memberi idea, memberi kata-kata dia kata macam ni, dia kata. Tapi siapa yang berkata ni? Ada dua riwayat ahli tafsir kata orang yang berkata ni ialah seorang budak kecil, dia kata pada masa tu, budak kecil, baby, tapi tiba-tiba boleh bercakap. Ini di antara orang-orang yang boleh bercakap dalam yang disebutkan dalam tafsir. Yang pertama budak ni lah, yang keduanya ialah kisah budak dalam kisah yang nak dicampakkan, ashabul ukhdud, yang nak dicampakkan dalam parit api tu. Itu yang kedua. Yang ketiganya Nabi Isa alaihissalam pun boleh bercakap juga masa dia masih kanak-kanak. Jadi ni salah seorang je. Tapi ada satu pendapat lain kata, ulama kata, iaitu bukannya budak kecil tu yang bercakap, tapi yang bercakap itu ialah budak besar. Ada seorang budak besar yang merupakan sepupu kepada Raja Mesir, Raja tu, Aziz tadi tu, sepupu kepada Aziz tu. Jadi dia berkata apa? Dia kata in kana qamisuhu qudda min qubulin, kalaulah baju Yusuf tu koyak dari depan, koyak dari sebelah depan, fasadaqat, maka perempuan tu betul. Wa huwa minal kazibin, Yusuf tu memang pembohong. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin, tapi kalau bajunya koyak dari belakang, artinya qala innahu min kaidikunna. Ini dia kata kalau macam tu, kalau koyak dari belakang, ini mesti plan jahat daripada perempuan ni. Jadi dia guna perkataan sini kaidu ni maknanya ialah planning perancangan dia. Inna kaidakunna azim. Kemudian Allah Ta'ala sebut tu ayat 28 tu, inna kaidakunna, sesungguhnya planning perempuan ini memang azim, memang besar. Dia kata. Jadi daripada ayat ni setengah ulama mengatakan bahawa kalau perempuan tu pandai, banyak idea dia nak buat apa, dia nak buat jahat, minta maaf lah orang perempuan kan. Allah Ta'ala sebut sini kan, Allah Ta'ala sebut sini daripada kata-kata syahidat syahidun tadi tu. Jadi Allah Ta'ala meriwayatkan sini, menyebutkan kisah ini kepada kita semua supaya kita ni dapat tahu kan macam mana kan. Memang kata kalau perempuan tu jahat, kalau lelaki jahat, lelaki pun ada plan juga, lelaki pun ada lah juga yang cara-cara je, tapi perempuan ni hebat lagi. Dia kata Yusuf
Lalu sekarang ni habis cerita tu. Jadi bila tengok bila tengok apa ni, falamma ra'a qamisahu qudda min duburin, tiba-tiba bila tengok baju Yusuf tu qudda min duburin, koyak daripada belakang, qala, lalu berkatalah itu Aziz tu, pembesar tu, innahu min kaidikunna. Jadi betul silap tadi baca sikit, terlaju sikit tadi. Jadi dia kata sini memang betul, dia kata ini memang plan awak, dia kata plan perempuan tu, plan isteri dia, memang dia plan perempuan ni memang pandai, dia kata. Okey, Yusuf, lalu Nabi Yusuf tu lepas daripada tu mereka berkatalah kepada Nabi, apabila telah sekarang ni ceritanya telah sahlah bahawa yang jahat tu ialah perempuan, isteri dia, bukannya Nabi Yusuf. Tapi masalah sekarang ni siapa yang tahu sekarang? Yang tak tahu, ramai tak tahu kan. Yang tahu cerita ni hanyalah pembesar tu, kemudian Nabi Yusuf, kemudian Zalikhah, kemudian lelaki tadi tu, wan syahidah syahidun tadi tu, iaitu seorang saksi tadi. 4 orang saja yang tahu sekarang ni. Jadi mereka ni plannya, Aziz ni, raja pembesar Mesir ni, dia pun tak naklah, tak mahu perkara ni akan tersebar, nanti malu maknanya apa, hamba dia ni duduk orang panggil benda skonen kan, duduk kacau suami isteri dia duduk kacau hamba dia, malu nanti. Jadi apa dia buat, dia kata, Yusuf a'rid an haza. A'rid tu maknanya buat senyap, dia kata. Jangan cakap banyak, jangan bising-bising, gitulah kan. Tapi mulut manusia kan, mana boleh tutup jadi dia kata sini, Yusuf, wahai Yusuf, a'rid an haza, jangan bising-bising. Lepas tu dia berkata kepada isteri dia kata, wastaghfiri li zambik, wahai kau isteriku, jangan kau minta bertaubat lah, maknanya kan dia tak katalah bertaubat kan, tapi maknanya wastaghfiri tu maknanya minta ampun lah, jangan buat lagi lain kali. Wastaghfiri li zambik, ni dosa kamu ni, kejahatan kamu ni. Innaki kunti minal khati'in, awak lah sebenarnya yang memang bersalah. Innaki kunti, awak lah yang minal khati'in, daripada orang-orang yang bersalah. Habis cerita tu. Jadi cerita tu mula-mulanya senyap, tak berlakulah, orang tak tahu. Tapi mulut manusia kita katakan, akhirnya pecah juga rahsia. Macam mana pecah tak tahu kan. Allah Ta'ala tak cerita, tapi Allah Ta'ala cerita sini. Kita sampai kepada ayat 30 ayat 30 nya dia kata, wa qala niswatun fil madinah. Cerita ni maknanya orang-orang besar kan. Ini maknanya golongan-golongan atasan ni. Ni bukan orang bawah-bawahan dia cerita kan. Kalau dalam setengah tafsir tu, ini dia kata golongan-golongan bangsawan ini, mereka ni dia ada pertemuan-pertemuan dia, iaitu perempuan, dia ada persatuan-persatuan isteri, dia panggil ni persatuan-persatuan isteri ni. Dia kerja dia duduk gosip, bergosip kan. Zaman dulu pun ada gosip-gosip kan, zaman sekarang pun bergosip gosip media sosial. Tapi dulu gosip melalui apa tak tahu. Tapi macam mana boleh pecah rahsia ni, dia kata qala niswatun fil madinah, lalu tiba-tiba perempuan-perempuan di bandar tu maksudnya ialah perempuan-perempuan atasan, imra'atul azizu turawidu fataha. Dah cerita dah sampai dah, iaitu apa, dia kata isteri kepada Aziz, isteri kepada pembesar kita ni dah duduk mengacau, mengusik, mengajak berzina bersama dengan dia. Turawidu fataha, memujuk fataha. Fatah tu maksudnya ialah hamba dia sendiri, sebab orang kenal Nabi Yusuf ialah hamba. An nafsihi, nak tarik Nabi Yusuf tu. Qad syarafaha hubba, dia kata. Syarafah ni maknanya ialah satu benda yang menutup seseorang tu. Makna syarafah ni maknanya dia tak boleh fikir lain dah, gitu. Dia duk fikir pasal nak bersama dengan Nabi Yusuf ni. Sebab apa? Sebab lawa sangat Nabi Yusuf ni, handsome sangat. Jadi dia duk gila syarafah hubba ni kita kata cinta gila-gila, gitu, dengan Nabi Yusuf ni, syarafah. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Kata perempuan-perempuan ni semua, apa kata dia? Dia kata isteri Aziz ni, Zalikhah lah kita kata tadi kan. Zalikhah ni dah memang teruk dah ni. Fi dhalalim mubin tu kalau ikut maknanya sesat yang jelas, tapi maksudnya ialah khata'. Kata tafsir kata khata'in mubin. Khata'in tu mana memang salah lah, memang apalah gitu lah. Semua kutuk lah ni sekarang ni, mengutuk isteri Aziz tadi tu. Jadi seterusnya, cerita ni seterusnya ni kita masuk kepada muka surat 239 sekarang 239. Falamma sami'at bimakrihinna. Sekarang ni
bila perempuan-perempuan ramai-ramai ni duk bergosip-gosip ni, lalu isteri Aziz tadi ni, isteri pembesar ni pun, Zalikhah tadi, terdengarlah, sampailah ke telinga dia. Falamma sami'at bimakrihinna, makrihinna tu bergosip-gosipnya mereka tu, apa dia buat? Dia pun arsalat ilaihinna. Arsalat tu maknanya dia pun jemputlah datang kepada jamuan. Itu arsalat. Sebab dia panggil apa di zaman dulu tu, maknanya kalau perempuan-perempuan ni, kita kata persatuan-persatuan isteri-isteri ni, dia pun buatlah jamuan besar-besaran. Dia panggil semua orang perempuan saja, dia panggil. Dia panggil yang itulah perempuan-perempuan atasan tadi tu. Wa a'tadat lahunna muttaka'a. Lalu dia sediakan tempat duduk yang best lah, maknanya bukan tempat duduk biasa-biasa tu, tempat boleh apa ni, muttaka'a ni duduk macam ni, duduk apa orang panggil bertelekan, mana duduk belunjuk kaki tu duduk baring-baring macam tu lah. Kalau orang Arab ni dia akan ada apa ni, kalau orang Arab sekarang kan dia ada macam dia tak duduk atas kursi macam kita ni, dia ada macam bantal-bantal tu kan. Jadi dia pun baring-baring, dia makan-makan depan tu, lepas tu dia penat-penat dia baring, lepas tu bangun lagi, makan lagi. Gitulah, tu kerja dia. Jadi ni dia panggil muttaka'a. Wa a'tadat lahunna muttaka'a. Dia siapkan tempat duduk yang cantik-cantik. Kemudian wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Lepas tu setiap daripada mereka ni diberikan pisau. Pisau. Sebab apa pisau tu? Sebab dikatakan ialah diberi makan buah pada masa tu. Jadi buah tu kena potong, mesti potong dengan pisau. Tak boleh makan macam tu kot. Ini style orang kampung sikit. Jadi kalau orang style sikit, dia akan bagi pisau tu untuk potong buah tu lah. Pisau tu dia kata buah tu mesti adalah ulama-ulama sebut kan nama-nama buah tu kan, tapi kita tak perlulah kan buah kan. Dia kata buah tu macam buah limau, dia kata buah tu macam buah limau sikit, ada nama dia. Kemudian apa dia kata, waqalat, ketika dia dah makan-makan, lepas tu dah beri buah, lepas tu diberi pisau, lalu tengah-tengah tu, masa tengah-tengah nak potong tu, disuruh Nabi Yusuf ni keluar. Waqalat, dia kata, Zalikhah pun berkata kepada Yusuf, ukhruj alaihinna. Jadi Yusuf tadi ni sebenarnya dia tak dihalau lagi, dia masih duduk dalam dalam rumah tu lagi, tapi cuma dia beritahu supaya jangan bising-bising je pasal kes tadi tu. Jadi dia pun beritahulah kepada Yusuf, ukhruj alaihinna. Yusuf keluar sekarang. Bila Nabi Yusuf keluar, falamma ra'ainahu, bila mereka ni semua ni ramai-ramai ni tengok je Nabi Yusuf, akbarnahu maknanya besar, maknanya akbar tu maknanya besar, tapi maknanya besar tu orang panggil apa, terkejut beruk, terkejut ambuk, maknanya macam itulah, terkejut kan. Ya Allah, apa ni, dia kata. Sebab apa? Rupa-rupanya orang yang ramai-ramai negeri tu tak pernah tengok lagi Nabi Yusuf. Perempuan-perempuan ni tak pernah tengok lagi Nabi Yusuf. Dia dengar cerita je. Dia dengar Nabi Yusuf ni ada hamba gini, tapi dia duduk dalam rumah tu saja kan. Jadi tiba-tiba pertama kali, first time ever, tengok Nabi Yusuf ni, wa qatta'na aydiyahunna. Mereka pun qatta'na. Dalam bahasa Arab dia ada qatta', dia ada qata'a. Kalau qata'a nama qatta'na gitu kan. Dia ada qatta'na ni maknanya ialah potong berkali-kali. Kalau qata'a, potong sekali. Gitu. Itu bahasa Arab dia. Jadi wa qatta'na, mereka pun jadi bila tengok tu terkejut sangat tengok Nabi Yusuf. Apa sebab lawa sangat, handsome sangat ni. Bukan potong buah dah, potong jari dah, kata tu. Tu kita cerita wa qatta'na aydiyahunna. Mereka pun potonglah jari-jari mereka, tangan-tangan mereka. Wa qulna, mereka pun berkata, ramai-ramai semua berkata, hasyalillah. Ini bukan sebut nama Allah, dia kata. Bukan hasyalillah, itu ialah dalam bahasa Arab artinya seorang yang sangat-sangat terkejut. Apa ni? Macam itulah bahasa Melayu ni kan. Jadi dia hasyalillah, dia kata dalam bahasa Arab ni. Kemudian ma haza basyara in haza illa malakun karim. Mereka kata ramai-ramai ni, ni bukan manusia ni, tapi tangan tu duk potong jari tu. Gitu kan. Ini bukan manusia ni, ini malaikat ni. Sebab malaikat lawa kot Jadi tak pernah tengok orang lawa macam tu. Kita pun tak pernah tengok juga macam mana lawanya Nabi Yusuf AS ni. Sebab tu orang kata apa ni kan, orang perempuan lah kita lah kan, dia ajar kalau masa mengandung tu baca surah Yusuf banyak-banyak. Orang nak supaya benda anak semua lawa macam Nabi Yusuf lah tapi perangai macam Nabi tak doa banyak-banyak. Sepatutnya macam perangai macam Nabi patutnya dah lawa tu tak apa kan, macam mana. Okey, seterusnya
mereka pun berkata ini bukanlah manusia, in haza illa malakun karim, ni malaikat ni, cantik sangat ni. Qalat, lalu perempuan tu pun berkatalah, siapa kata sekarang ni? Zalikha ni. Zalikha tu pun berkatalah, dia kata dia kata fazalikunna allazi lumtunnani fi, inilah yang awak semua cela aku dulu ni, duk mengata pada aku, duk gosip pasal aku, cerita aku ni terpikat, apalah terpikat dengan hamba sendiri dan sebagainya. Tengok, kamu baru tahu. Tu dia kata, tu maknanya perkataan dia, haza fazalikunna allazi lumtumnani, inilah semua perkara-perkara yang awak cela aku ni. Dia kata, kemudian dia kata walaqad rawattuhu an nafsi, memang betul dia kata, aku memang ajak dia. Sekarang ni dia mengaku, memang dia mengaku kan, sebab orang dah cerita semua. Dia kata walaqad rawattuhu an nafsi, aku memang ajak dia untuk bersama, berzina dengan aku lah. Tapi apa dia Yusuf ni? Fastaqsam, Nabi Yusuf ni dia kata no, say no. Maknanya ini salah satu daripada ayat yang saya kata tadi kan. Jadi 10 ayat 10 ayat yang disebut dalam Quran ni yang mengatakan bahawa sebenarnya Nabi Yusuf ni tak ada langsung perasaan, keinginan untuk buat jahat kepada Zalikha ni. Fastaqsam, kata Zalikha, dia tak nak, aku dah ajak dia, inilah, jadi dia tak mau. Wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakunanna minas saghirin. Dia kata kalau dia tak nak ikut apa yang aku suruh dia, nescaya dia kata nanti akan dipenjarakan dia. Jadi dia dah bagi warning. Jadi nampak kat sini maknanya dia cerita kat sini secara tidak langsungnya, ulama-ulama tafsir kata begitulah orang-orang yang bangsawan, orang-orang yang ada kuasa ni, kadang-kadang dia menyalahgunakan kuasa dia kan, padahal dia salah, tapi dia nak penjarakan orang yang dia anggap bersalah tu, padahal dia tak bersalah, padahal orang tu tak bersalah, tapi untuk lindung, nak cover dia penjarakan orang tu. Itulah cerita pesen dia kata ni. Secara tidak langsung surah ini, ayat ni menceritakan perkara tu. Kemudian qala, jadi bila dia nak penjarakan Nabi Yusuf ni, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Kata Nabi Yusuf, tak apalah, dia kata penjara pun penjaralah, tak apalah, yang penting dia kata penjara lebih baik bagi aku daripada aku hidup dalam suasana macam tu kan. Maknanya sibuk setiap hari duk ajak aku buat jahat, jadi lebih baik aku masuk penjara, dia kata. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya, penjara tu lebih aku suka. Jadi kalau ikut dalam ayat ni, bukanlah bermakna kita ni meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala perkara-perkara yang tak elok kan. Bukan maknanya kalau pilih di antara dua, yang baik dengan tak baik, pilih yang tak baik, bukan. Nanti ada orang kata tu, tengok Nabi Yusuf alaihissalam pun minta masuk penjara, bukan dia minta masuk penjara. Sekarang ni dia berdepan dengan dua benda, yang pertama penjara, yang keduanya buat jahat tu. Jadi mana nak? Sorry lah, yang ni sorry, dia kata lebih baik aku masuk penjara kalau macam ni. Itu maksud dia sini. Qala, kata Nabi Yusuf, rabbis sijnu, wahai ya Allah, as-sijnu ahabbu ilayya, aku lebih suka mimma yad'unani ilaihi, daripada melakukan perkara-perkara yang tak baik dengan perempuan-perempuan ni. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akun minal jahilin. Kemudian fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna, ayat yang ke 34 34 sekarang ni, dia kata fastajaba lahu rabbuhu, lalu Allah Taala telah memperkenankan doa Nabi Yusuf tu. Fasarafa anhu kaidahunna, lalu Allah Taala telah pelihara dia daripada melakukan perkara tak elok dengan perempuan-perempuan tu, dengan isteri Aziz tadi tu. Kemudian wa innahu huwas samiul alim, Allah Taala kata dia ni maha mendengar dan juga maha mengetahui. Jadi maha mendengar sini maknanya Allah Taala nak ajar kita semua, iaitu kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nescaya Allah Taala akan perkenankan doa kita. Sebab apa? Allah itu adalah, dia kata huwas sami. Kemudian al-alim tu maknanya al-alim, Allah Taala tahu. Bukan Allah Taala tak tahu apa yang sedang berlaku ni, Allah Taala tahu kan. Jadi dikatakan oleh ulama-ulama, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Yusuf ni masuk dalam penjara. Kerana salah satunya dia kata ialah kerana Nabi Yusuf ni
apa ni, leka dia kata kan, sebelum daripada tu kan ada benda dia kata kan, ya Allah Ta'ala nak apa ni, nak menjadikan Nabi Yusuf supaya Nabi Yusuf ni bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja kan. Jadi biarlah duduk dalam penjara tu. Jadi sekarang masuk penjara. Fastajabalahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim summa badalahum min ba'di ma ra'awhul ayat la yasjununnahu hatta hin. Lalu dia pun masuklah penjara sehingga beberapa ketika. Beberapa ketika ni berapa lama? Jadi 7 tahun 7 tahun. Ceritanya macam mana jadi 7 tahun ni? Kita akan tengok lepas daripada ni macam mana boleh jadi 7 tahun. Jadi maknanya lama lah. Jadi sebab itulah juga kita tengok apa ni, kisah Nabi Yusuf ni adalah kisah yang seperti kita sebut hari tu, seperti huruf W seperti huruf W. Daripada atas turun ke bawah, lepas tu naik atas, lepas tu turun ke bawah, lepas tu naik atas balik. Macam mana tu? Maksudnya ialah daripada atas tu hidup gembira bersama dengan ayah dia, bersama dengan adik-beradik dia, Benyamin, Nabi Yaqub dan lain-lain. Kemudian tiba-tiba masuk dalam perigi, turun ke bawah, lepas tu naik atas balik, tinggal bersama dengan Aziz, tinggal dalam istana, tinggal dalam rumah besar, tinggal dalam kemudian tu tiba-tiba masuk penjara pula. Sekarang ni kita sampai kepada masuk penjara lah. Lepas daripada ni insyaAllah naik balik nanti insyaAllah. Jadi yang bawah ni, yang mula-mula ni, yang mula-mula bawah ni, inilah, ini sekejap je kan, tak sampai 1 hari pun. Sebab apa? Masuk dalam perigi. Tapi yang ni lama sikit yang ni. Yang ni 7 hari. 7 tahun. 7 tahun. Jadi kita tengok selepas daripada tu wadakhala ma'ahu sijnu fatayan. Sekarang ni sampailah dia kata dia pun masuk penjara. Jadi ceritanya maknanya ada kisah-kisah lah disebutkan oleh ulama-ulama tafsir. Apa ni, perempuan ni pun bagi suggestion, bagi cadangan kepada suami dia. Dia kata penjarakan Yusuf ni, sebab kalau tak penjarakan Yusuf ni nampak nanti, sebab orang ramai dah tahu dah, orang satu negeri ni macam dah merebak dah berita ni. Nanti orang tahu, orang kata akulah yang buat jahat ni, jahat tu aku. Sekarang ni bagaimana nak menghilangkan supaya orang ramai ni tak kata aku yang jahat tu ialah Yusuf, yang salah tu ialah Yusuf. Jadi dia pun kata kita penjarakan Yusuf, awak kena penjarakan Yusuf. Jadi akhirnya menteri itu pun penjarakan Yusuf untuk buktikan bahawa sebenarnya yang salah adalah Yusuf. Tengok dia beritahu Yusuf dah salah dah, tengok dengan kena penjara. Jadi masuklah ke dalam penjara 2 orang lelaki. Apa kisah seterusnya? Bila masuk 2 orang lelaki tu, insya-Allah kita jumpa insya-Allah pada minggu hadapan. Insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Kita sampai kepada ayat yang ke 36 insya-Allah, 36. Wallahu a'lam bisawab. Insya-Allah kita tangguh majlis kita pada malam ni dengan baca surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.